Rasulullah dalam mengenangmu. Assalamualaikum semua. Untuk Ramadan Check kali ini kita akan merungkai bagaimana untuk menyambut Ramadan dan hampir ataupun tak dapat sama kan, hampir menyamai bagaimana baginda Rasulullah SAW menyambut Ramadan bersama dengan ustazah yang cukup popular dalam media sosial, di TV, media arus perdana semua. Kita akan bawa kasut ustazah ini yang sangat hebat bersama-sama dengan kami dalam Ramadan Check untuk minggu ini. Episod hari ini dalam Ramadan Check, kita bersama-sama dengan ustazah yang viral di media sosial. Kalau post video Assalamualaikum pun orang share 2,000. Ustazah Asmaharam bersama kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Raifa? Alhamdulillah sihat. Kalau tadi macam tak berapa sihat sangat. Tapi alhamdulillah tengok Ustazah sihat. Vitamin vitamin. Mungkin kena kerja dengan Ustazah. Ya. Bertambah sihat nanti. Baik Ustazah, kalau kita sebut tentang idola. Ramai orang yang memilih untuk menjadikan satu-satu individu itu sebagai idola. Tapi kalau untuk umat Islam, ramai yang memilih baginda Rasulullah SAW untuk dijadikan idola. Sampai ada lagu nasyid semua kan. Ingat dulu kecil-kecil yang masuk syurga. Ada sikit-sikit lah. Tapi kalau sebut tentang Ramadan Ustazah, bagaimana agaknya cara kita sebagai umat Islam nak mengikuti sekurang-kurangnya sedikit sebanyak cara-cara baginda Rasulullah berpuasa? Okey, subhanallah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada Bernama Radio. Seterusnya kepada Cik Puan Raifa, Masya Allah yang sangat energetik. Ustazah keliru ni, Cik ke Puan? Cik ke Puan? Itulah sebab nampak macam dua-dua. Masya Allah. Jadi sangat energetik dan saya pun jadi rasa macam bersemangat. Kalah saya ni. Kalau jadi ustazah ceramah ni memang tenggelam saya ni. Tak kau, saya tenggelamkan idola. Masya Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, memang topik kita sangat istimewa. Bagaimana kita nak jadikan Rasulullah sebagai satu contoh dalam kita melaksanakan ibadah puasa dan Ramadan. Dan Allah utuskan seorang Nabi di kalangan manusia. Biasa seperti kita, membawa maksud, kita memang boleh ikut. Memang takkan boleh sama seperti Rasulullah, tapi kita boleh ikut apa yang Rasulullah buat. Okey, antara perkara yang kita boleh buat sebagaimana yang sunnah Nabi. Okey, sebelum tu suka Ustazah sebutkan, ramai di kalangan kita yang memberi perhatian kepada perkara rukun bab puasa. Iaitu apa-apa perkara yang memberikan kesan kepada puasa itu sah ataupun mengelakkan apa-apa yang memberi kesan supaya puasa itu batal. Tapi yang perlu kita beri perhatian, kalau ikut puasa Nabi, beri perhatian kepada perkara yang boleh menjadikan sah pahala puasa. Itu berbeza ya, sah puasa dengan sah pahala puasa. Sebab di sana Nabi SAW ada bersabda, kamil shaimin, betapa ramai orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyami, tak dapat apa-apa daripada bahagian puasanya. Pahala tak dapat, itqu minan nar tak dapat, selamat daripada neraka tak dapat, jaminan syurga tak dapat. Dapat penat je lah. Illal ju' wal atash. Nabi kata kecuali lapar dan dahaga je dapat. Jadi sebab itu, dengan kita beri perhatian bagaimana sifat puasa Nabi, sebenarnya ia membantu kita bagaimana nak dapat kualiti puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, antaranya tuan-puan sekalian, Nabi SAW menitik beratkan sahur. Masya Allah. Tapi hari ni ramai orang dia bersahur sebelum tidur. Sebab dia malas nak bangun apa semua. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kamu kerana pada waktu sahur itu ada barakah. Dan di sana ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, wa bil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, Allah sebut dalam Al-Quran, waktu sahur ini mereka ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat-sifat orang mukmin. Jadi antara sifat ataupun ciri-ciri puasa Nabi SAW, sahur memang tak ditinggalkan. Dan di sana ada Nabi SAW bersabda lagi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sah. Nabi sebut perbezaan puasa kita dan puasa ahli kitab. Puasa agama-agama lain adalah sahur. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi itu yang pertama. Rasa boleh buat tak?
InsyaAllah. Saya memang bangun sahur, Ustazah. Memang bangun? Saya memang bernama radio, saya on air pagi, pukul 6 pagi. Jadi saya akan bersahur di Pejabat. Masa muda-muda dulu? Memang bangun minum botol susu. Sampai tingkatan 2. Jangan bagi tahu orang. Subhanallah. Okey, kita tak bagi tahu senyap. Rahsia. Okey, masya-Allah. Jadi bagus. Mungkin diterapkan oleh ibu ayah. Ya. Tapi ramai juga ibu bapa memang tak bangun, dia kira sebelum tidur daripada biasa memanglah kita boleh bertahan. Okey, yang kedua, Nabi SAW berbuka puasa dengan rutab atau tamar dan air. Jadi nampak perkara tu simple, tapi ramai hari ni rasa macam manis sangatlah kurma, tak ni lah ni, tak ambil berat sangat, just terus minum air lepas tu makan. Sebab itu kalau kita tengok mak-mak kita dulu titik beratkan buka puasa tu mesti dengan tamar. Kerana di sana Nabi SAW ada bersabda. Bukan sebab kita kata tamar tu bagus, manis, beri tenaga saja, tak. Tapi Nabi SAW bersabda bahawa Rasulullah SAW berbuka puasa dengan beberapa biji rutab sebelum bersolat. Sekiranya tiada rutab, maksudnya tiada kurma, dengan beberapa biji tamar. Rutab tu kan yang lembut sikit tu, yang segar, yang lembek tu. Jadi tamar ni kita, itulah kurma tu. Dan sekiranya tiada tamar, baginda minum air, teguk air. Baginda minum air. Jadi kalau siapa yang nak dapat pahala sunnah Nabi ketika berbuka, Nabi menyegerakan. Bila dengan azan je terus berbuka. Jangan tunggu habis azan. Lepas tu mula dengan rutab ataupun tamar. Kalau tak ada, air. Jadi dah dapat dah pahala tu. Dah hampir dah menyamai sifat puasa Nabi. Okey, kemudian antara yang lain Nabi buat perkara-perkara amalan sunat. Diceritakan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ni, Rasulullah punya bab sedekah ni lebih laju daripada angin. Kalau kita tengok angin kan bertiup, kita nampak pada kesan pokok tu, angin laju ni. Nak beri gambaran, sahabat Nabi gambaran lebih laju daripada angin bertiup. Maksudnya memang tak fikir bila ada orang tolong, memang laju bagi, subhanallah. Sebab itu kita boleh tengok, alhamdulillah bulan Ramadan kan umat Islam kita di Malaysia pun memang kalau kutipan infak paling tinggi bulan Ramadan lah. Jadi tak salah sebenarnya sekarang Syakban ada orang dia simpan untuk Ramadan. Bahkan Raifah, Ustazah jumpa ramai orang yang dah faham tentang bab bersedekah bulan Ramadan ni sangat dituntut, dan Nabi menunjukkan contoh seperti itu. Dia orang dah buat tabung untuk Ramadan. Maksudnya setiap bulan simpan tabung Ramadan. Dia kata tabung ni akan dipecahkan di bulan Ramadan, khas untuk infak bulan Ramadan. Bulan lain bukan dia tak infak, dia infak. Tapi dia dah ready sebab dia kata dia tak nak seperti tahun sebelum-sebelum ni. Bila sampai Ramadan, bajet raya, bajet itu, bajet ni, jadi dah tak ada bajet untuk infak. Subhanallah. Raifah, untuk soalan ni kan Ustazah menjawab sikit. Ramadan ni Allah sediakan kepada kita umat Islam yang umurnya pendek. Umur kita Nabi sebut dalam hadis antara umatku umur sekitar 60 hingga 70. Tetapi dengan Ramadan umur kita lebih panjang daripada umat terdahulu. Kan kalau umat Nabi Nuh umur berapa? Nabi Nuh umur berapa? Nak kuis. Kuis. Takut Ustazah. Sirah ni? Sirah. 100 lebih kot. Nabi Nuh? Tak tahu. Ya. Dekat dah tu jawapan. Hello. Dah dekat dah tu. Hello, producer berapa? Umur Nabi Nuh. Producer tak tahu juga. Tak tahu juga. Semua tak tahu. Jadi sekapal lah semua. Kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh. Okey, insya-Allah masuk syurga, masuk kapal Nabi Nuh. Okey, umur Nabi Nuh 1300 Oh, salah tu. 1000 lebih. 1000 lebih. Zaman tu cakap kalau jumpa umur berapa? 300 tahun lebih, 500 tahun lebih. Muda lagi tu. Okay. Maksudnya zaman sekarang memang tak adalah jawapan tu. Tetapi kerana bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala, Allah lipat gandakan ganjaran, rahmatnya semua. Walaupun ibadah umur kita yang kita pendek, lakukan tu seperti usia yang panjang. Usia panjang. Dan Ramadan ini hanyalah dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Dan malam yang terbaik pun dikurniakan oleh umat Nabi Muhammad, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan kitab yang terbaik pun untuk umat Nabi Muhammad, Al-Quran. Nabi yang terbaik juga adalah untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Okey. Baik, jadi antara yang Ustazah kongsikan tadi adalah bersahur, dilambatkan waktu bersahur, tapi kena bangun sahur. Kemudian berbuka, dicepatkan waktu berbuka, jangan tunggu azan habis, dan juga bersedekah. Ini 3 yang Rasulullah buat yang kita pun boleh tiru. Saya kena tambah lagi satu, saya kena ambil kelas sirah. Sebab dah lupa dah umur-umur Nabi kita. Subhanallah. Ustazah trap saya kat sini. Amalan-amalan lain yang menjadi kesukaan Rasulullah selain dari yang Ustazah sebutkan tadi. Okey, subhanallah. Kalau kita tengok antara amalan lain,
Nabi SAW sentiasa berusaha untuk memberi makan orang berbuka puasa. Disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, man fatara sa'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Maksudnya siapa yang memberi makan orang yang berpuasa berbuka, maka baginya pahala seumpama tanpa sedikit pun kurang pahala orang yang berpuasa. Okey, Ustazah nak bagi formula pada Raifa. Okey, Raifa puasa dapat penuh tak sebulan? Saya istimewa. Selalu dapat. Ya? Okey, mesti ada sebab lah tu. Ada sebab lah, penyakit lah. Penyakit. Jadi tapi dapat penuh 30 hari. Alhamdulillah. Okey, Raifa pernah tak dapat puasa Ramadan, walaupun puasa 30 hari tapi dapat 300 hari? Pahala puasa Ramadan. Macam mana dapat 300? Sebab nak cukup 30 tu kena berpeluh-peluh. Berpeluh-peluh. Tapi alangkah baiknya kita bukan dapat 30 hari tapi dapat 300 hari. Dengan Raifa mungkin menaja 10 orang berbuka puasa setiap hari, 30 kali 10 berapa? 300. 300 lah. 300 hari. Soalannya setiap hari kita berbuka puasa, kita dapat pahala bukan seorang berpuasa, kita dapat pahala 10 orang berpuasa. Jadi kadang-kadang orang tanya, Ustazah, macam mana nak buat tu ya? Sekarang kita sebenarnya kalau nak cari data orang fakir miskin, Raifa, mudah sangat. Just contact Ustaz Zakat, saya nak satu family. Lepas tu Raifa pergi berhubung dengan family tu, saya nak tanggung berbuka puasa 1 bulan family puan ni. Jadi 1 bulan jangan fikir saya akan ada Grab food akan hantar. Sekarang ni sangat mudah nak buat. Macam-macam cara. Jadi kita tengok satu family tu ada 5 orang. Lepas tu cari satu family lagi 10 orang. So kita bagi secara tetap. Saya share cara ni sebab ada orang dia tak confident nak bagi melalui NGO. Yelah, NGO kan mungkin tak guna full, tapi yang tu puas hati Raifa. Cari 2 buah keluarga yang fakir miskin, kita menggalakkan dia berpuasa dan mungkin Raifa, puasa dia terima, bukan puasa kita. Kita tak tahu. Mungkin dia sebab dengan orang fakir miskin, mungkin ibadah dia lebih baik, mungkin dia lebih baik daripada kita. Tapi sebenarnya dengan hari-hari kita hantar mangkuk tingkat yang cukup lauk untuk one family, kita kata 1 bulan ni you jangan fikir saya nak tanggung, kita dah dapat 300 hari. 300 hari berpuasa berbanding 30 hari, itu satu jumlah yang banyak. Tapi kalau ada mampu lebih, sebenarnya satu mangkuk tingkat tu RM15 je kadang. Untuk satu family RM20. Kali berapa apa semua, dah standby pada sekarang. Dah fikir dah tu. Itu antara kiraan yang mudah. Kalau mampu bagi lebih, bagi lebih. Sebab itu jelas hadis Nabi sebut, barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa akan dapat pahala yang sama tanpa mengurangi. Bukannya untuk kata, kuranglah pahala saya, awak dah ambil. Tak. Cuma kita dapat full pahala dia dan dia pun dapat full. Tapi kita dapat berganda lah. Ini yang paling mudah saya. Maksudnya kita tak payah bersusah payah nak maksudnya macam tu lah, nak semayang hajat ke semayang sunat lebih. Hanya bagi orang makan. Ini yang paling mudah. Kita patut buat. Sekarang. Ya, kena fikir. Nak umum ni siapa? Umum yang perlu lah. Orang tengah tengok video macam. Yelah, Ustaz Zah, kadang orang suka tanya Ustaz Zah, saya macam orang miskin tak ada lah dekat taman saya, kat kampung saya. Saya kata tak ada sebab kamu tak cari. Kamu pergi ke rumah flat. Sebab saya memang ada NGO, Sahabat Amal Care. Bawah kita berdaftar ribu asnaf fakir miskin yang kita setiap bulan memang bantu secara konsisten. Kalau orang nak nama asnaf di bawah kami pun memang kami boleh bagi. Boleh. Kita boleh tanya, okey puan kat mana? Okey area ni. Okey kita pun ada aktivis kita. Ni dia cari family sekian-sekian macam tu lah. Saya fikir kalau orang mula ragu-ragu kepada gerak kerja NGO, kok tak sampailah kepada orang tu. Lebih baik sebenarnya afdal kita yang menyampaikan sendiri, kita pun yakin dan tenang. Masya Allah, itulah dia. Itu cara yang sebenarnya. Apa lagi amalan-amalan lain yang ada ganda-ganda pahala lagi? Ganda-ganda? Ganda-ganda itu suka ganda-ganda. Kata ganda. Sebab semua benda kita nak ganda-ganda. Lemak orang tak nak ganda-ganda. Saya saja yang suka. Kan? Yang penting sehat. Masya Allah. Kalau kurus nampak sadar tapi basuh pinggang pun tak larat, buat apa kan? Cik ke puan, Zazah? Itulah cik ke puan. Masya Allah. Okey, subhanallah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian. Sebenarnya, pasal ganda-ganda ni kita kaitkan dengan barakah. Barakah ni kalau sikit-sikit tapi sebab barakah berganda-ganda kebaikannya. Kalau seseorang tu ilmu dia sikit tapi barakah ilmu dia tu, dia berganda-ganda, dia beramal dengan ilmu tu. Jadi bila berkenaan dengan berganda, kenapa Ramadan jadi semuanya berganda? Sebab barakah. Setiap saat di bulan Ramadan itu barakah, barakah, barakah. Setiap saat. Nanti kan Raifa, kita akan masuk ke gerbang pintu Ramadan. Masuk ke bulan Ramadan. Raifa pun masuk, Ustazah pun masuk. Orang kafir masuk tak?
masuk juga. Oh, dia masuk lah tapi dia tak buat amalan lah. Yelah, tak buat amalan tapi ramai-ramai lah masuk. semua masuk. Once Ramadan datang, semua masuk. Selamat datang kan? Ya. Maksudnya orang bermaksiat pun masuk, orang kafir pun masuk. Okey. Tetapi tak semua masuk ke barakah bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, ya, barakah tak semua. Tak semua dapat. Ingat tu, Nabi Nuh 1000 tahun lebih usia. 1350. Okey. Okey, Masya Allah. Lebih kurang lah 1300, 1400 macam tu. Okey, nak sebutnya, tak semua nanti bila masuk ke Ramadan, semua sedang masuk ke dalam pintu rahmat dan barakah. Dan saya nak sudahi dengan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, Man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, mengimarahkan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan dengan ihtisaban ni, dengan bersungguh-sungguh, dengan menyerah diri, dengan mujahadah, dengan muhasabah diri, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan segala dosa-dosa yang terdahulu. Tak kira dosa apa, besar kecil semua. Raifa banyak dosa tak? InsyaAllah banyaklah. Astagfirullah banyak. Sama saya banyak. Dosa mata. Betul tak dosa mata? Ya, saya. Mulut. Dosa mulut, dosa telinga. Macam kuat gak membawa ni. Tak tahu lah. Sama ke? Tasbih aku mana? Subhanallah. Okey, belum dosa-dosa hati, riak, takabur, ujub, sum'ah, suka dengan pujian, semua tu lah. Belum masuk dosa kita dengan suami. Dah ada suami? Ni nak jawab soalan Ustazah ni. Ada Ustazah. Berapa orang? Okey. Yang I setia. Ya. Suami, dosa dengan anak, dosa dengan kawan-kawan ni. Kan dosa dengan mak ayah, terlalu banyak dosa kita, Raifa. Yeah. Tapi bayangkan Nabi sebut, siapa yang menghidupkan betul-betul Ramadan dengan iman, dengan muhasabah, akan umpama bayi yang lahir, diampunkan Allah, delete semua dosa. Ini satu kesempatan yang mana, bayangkanlah kalau kita buat salah 30 tahun, 40 tahun, tiba-tiba boleh bersih tu sekelip mata, tapi ia bukan mudah. Sebab itu kembali kepada mukadimah tadi, kita kena belajar bukan sekadar bagaimana nak sah puasa, tapi bagaimana untuk sah pahala puasa, dan bagaimana bulan Ramadan bukan puasa saja. Dia melibatkan banyak ibadah lain. Ya. Bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Sab. Apa maksud dia Syahrul Sab? Saya tak nak main kuih. Syahrul maksud dia? Saya tak nak lah. Bulan. Takut dah saya. Okey, Sab, bulan sabar. Sabar je lah, Raifa. Kalau hilang sab apa? Hilang sabar. Macam itulah pula. Okey. Syahrul Sab membawa maksud, tengok sabar je lah. Bulan kesabaran. Okey. Betul kan? Raifa sabar tak bulan Ramadan bila pergi ke bazar Ramadan? Boleh sabar tak? Tahun lepas mana dia pergi bazar Ramadan tahun lepas? Yelah, saya tak dapat. Tak dapat mana ada bazar tak COVID? Itulah COVID. Pahala terbesar, saya rasa Raifa tak sabar je Ramadan. Semua beli. Allah Akbar. Okey, sabar menawan hawa nafsu. Sabar tak makan minum. Sabar macam-macam. Dan pahala terbesar sebenarnya pahala sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang mencukupkan, innama yuwaffas sabiruna, yang mencukupkan bagi orang yang sabar itu pahala bighairi hisab, tanpa dihisap. Pahala sabar tidak boleh dicatat oleh para malaikat, tak boleh dihisap. Pahala solat sekian, pahala zakat sekian. Pahala sabar ini, Allahu Akbar, tidak ada penghujung. Baik. Sebab itu setiap detik bulan Ramadan ni, Masya Allah barakah, daripada awal sampai kita buka, sampai kita tidur malam pun dapat pahala sabar. Sebab itu dinamakan Syahrul Sab, pahala sabar. Dan ada satu pintu syurga dinama Babus Sab, pintu sabar. Orang-orang yang sabar akan dipanggil masuk. Salamun alaikum bima sabartum. Ini firman Allah. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dulu. Sabarnya kamu berpuasa dan sebagainya. Jadi bila kita sebut Ramadan, jangan bayangkan puasa. Tapi dia adalah satu madrasah yang lengkap dengan segala ibadah. Kalau ibadah yang wajib digandakan berkali ganda, ibadah sunat pun digandakan, sedekah digandakan, semua digandakan. Suami-suami buat kerja rumah digandakan pahala. Suami-suami bagi hadiah kat isteri berganda. Suami-suami tolong isteri sekian-sekian, membahagiakan. Nak sebut ibadah ni umum dan ibadah khusus. Ibadah umum semua berganda. Jadi bukan kita fokus kepada bab okey solat kita banyakkan, baca Quran banyakkan, tapi akhlak yang baik,
apa-apalah perbuatan baik semua digandakan di bulan Ramadan. InsyaAllah. Wallahu a'lam, subhanallah. Baik, terima kasih Ustazah atas penerangan tu. Cukup lengkap. Macam saya pun kena quiz. Jarang berlaku macam ni. InsyaAllah tahun depan dah berpuluh kot. Baik, kita rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Ramadan Check nak tanya juga bagaimana pula dengan wanita yang tidak boleh berpuasa. Apa yang mereka patut buat? Adakah patut tumbuk sambal belacan di tengah hari? Ya, betul. Kembali selepas ini dalam Ramadan Check. Tip untuk Ramadan Check kali ini, Ustazah, kalau wanita yang haid ataupun datang bulan, apa amal-amal yang boleh dilakukan dalam tak boleh berpuasa kan? Nak mengaji pun tak boleh. Tapi nak buat apa ni, Ustazah? Okey. Makan tengah hari ke kita? Masya Allah. Subhanallah. Grab datang. Ustazah sebut tadi. Lepas tu kadang-kadang dia jadi macam tu tau. Satu rumah kalau yang ibu anak-anak pun puasa rentak pula tu. Kan? Uzur, datang haid dan sebagainya. Okey, Masya Allah. Kepada wanita yang sedang haid ataupun nifas bulan Ramadan, jangan kita rasa berduka cita. Kita rasa kenapalah sampai jadi benci. Marah kan? Marah. Sebenarnya Ustazah nak sebutkan juga, hukum wanita menahan haid ketika bulan Ramadan, makan pil ataupun dia pergi jumpa doktor injek, doktor, Ramadan kali ni saya tak nak miss, Qiyamul Lail saya tak nak miss, target saya akuan saya nak khatam. Khatam berapa kali biasa bulan Ramadan? Saya? Soalan lagi. Setahun sekali. Setahun sekali? Bulan Ramadan ya? Sekali lagi. Bulan dia masih mengaji sampai Ramadan khatam. Oh macam tu. Aci lah. Oh tak cik? Sebelum ni dengan Da'i Fuad, ustaz saya tu. Oh dia buat gitu. Tak ada. Bulan ni, tahun ni, Raifa, kenalah cuba bulan Ramadan tu khatam. Satu hari satu juz lah. Satu hari satu juz boleh. InsyaAllah. Kalau tengok movie Korea boleh 1 jam. Saya tak tengok. Okey, awak tengok movie apa? Kamu tak tengok cerita? Okey. Tak apalah, kita cek balik. Okey. Tak, maksudnya kalau benda lain pergi saya tahu kehidupan orang ni. Bazar Ramadan kan, masa sebelum PKP sejam tak kurang perjalanan pusing, betul tak? Cari parking semua kan. Bazar parking. Maksudnya kalau nak habis 1 juz 40 minit ke 1 jam je. Sebenarnya tak ada alasan untuk kita tak khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Sebab Nabi memang khatam Quran di bulan Ramadan. Kata tadi nak puasa seperti Nabi. Nabi khatam Al-Quran sebulan dalam Ramadan khatam. Kemudian bila tahun terakhir Nabi khatam dengan malaikat Jibril 2 kali. Jadi kalau Raifa dapat 2 kali, maksudnya ada ciri-ciri lah. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, cuma nak sebutkan Raifa. Kenyang Ustazah. Itulah. Bagi wanita yang menahan pil tadi tu, hukumnya harus dibenarkan. Boleh pergi jumpa doktor, saya nak ni, doktor ada bagi pil untuk tahan darah tak keluar di bulan Ramadan. Dengan syarat izin suami, dengan syarat tak membahayakan kesihatan. Dan tujuannya untuk apa? Untuk beribadah. Maka hukumnya adalah harus dibenarkan. Jadi itu jelas dalam fiqh. Kalau tak percaya jawapan saya, boleh rujuklah fatwa ke apa, memang itu jelas. Namun bagi wanita yang kedatangan haid, lalu dia redha dengan ketetapan Allah tu pun dapat pahala. Tapi rasanya lah orang perempuan memang tak sabar-sabar. Kenapa aku lambat ni kan? Macam tu kan? Masya Allah. Betul tak Raifa? Tak, yelah tu kalau gelap betul. Subhanallah. Saya takut mengandung Ustazah. Kan morning sickness. Tak, lain dia bukan sebab nak makan. Kebimbangan lain. Kebimbangan lain. Itu nanti kan kita tak boleh puasa lain. Okey. Kesimpulan sebenarnya wanita yang haid, kenapa ni? Itulah. Sebab tak jujur kan, jadi dia tak boleh ni. Okey. Subhanallah. Turun sikit tu. Banyak sangat gelap cincin tu. Allah. Ustazah ni lain sangat ni. Orang perempuan episod kali ni istimewa. Tak pernah tengok tau Ustazah Semarang macam ni. Sebab yang sebenarnya kita cover tapi dapat Raifa. Rasa macam happening kan. Okey. Kembali semula. Jadi Ustazah Asma. Astagfirullahalazim. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian. Bagi wanita yang haid, dia boleh buat semua ibadah kecuali kecuali apa? Yang dia tak boleh puasa. Solat. Bahkan dia redha dia tak puasa pun dapat pahala. Kemudian dia tak boleh solat. Ketiga, ngaji. Ya, baca Quran. Dia tak boleh nak baca Quran. Tapi kalau Al-Quran jadikan zikir macam ayat kursi, dia boleh baca tak? Boleh, jangan pegang kan? Yelah, jangan pegang dan niat zikir.
Kali ini betul, kali ini betul, kali ini betul. Tapi ada soalan susulan. Alah, saya lah. Okey. Kalau dia tak biasa baca ayat kursi masa dia tak haid, dia boleh baca tak? Boleh kan dia tambah-tambah kat dinding rumah? Kan itu yang Cantik cara jawabnya. Baca biasa. Ya, hukum dia haid. Dia tak biasa baca ayat kursi pun. Okey, takut salah lah maksud Ustazah. Bukan. Oh, salah lagi. Memang yang betul Raifah ni. Begini, syarat orang yang masa uzur haid, dia nak baca ayat-ayat pendek dan niat zikir dengan syarat sebelum memang jadi kebiasaan dia, memang dia dah baca. Okey. Jangan sebelum masa tak haid tu dia tak jadi amalan pun ayat kursi tu. Faham? Tapi bila uzur masa itulah baru nak baca. Tak boleh. Orang yang dah menjadikan satu amalan itu kebiasaan. Ustazah tanya, kalau orang haid dia niat zikir, tak apa salah. Dah memang tak tahu, kan? Dah ramai semua ni pun tak tahu juga ni. Okey, kalau niat zikir, dia baca hati kita pula. Baca Al-Mulk. Oh, surah Al-Mulk tu. Ya, tapi niat zikir. Tahu tak? Sebab tapi niat zikir dia haid, dia niat zikir. Okey. Sebab dia bagi alasan memang setiap malam dia akan boleh, baca. Ustazah, boleh. Sebab dia dah memang amalkan sebelum ini. Jawapannya ialah salah. Hai, Ustazah cakap tadi. Kita kena sama episod lain lah ni. Okey, surah tak boleh niat zikir. Oh, surah tak boleh. Mana ada orang kata saya zikir Al-Mulk, saya zikir Yasin, mana ada. Tak boleh. Itu surah yang besar. Aduh, teruklah. Tapi kalau 3 kul memang dijadikan zikir. Boleh. Dia surah pendek dan memang ada hadis Nabi tentang 3 kul itu dibaca sebelum tidur. Sebagai satu zikir, amalan sebelum tidur. Itu sunnah Nabi, hadis sahih. Jadi mana-mana ayat Al-Quran yang ada sandaran hadis Nabi yang dijadikan zikir, wanita yang uzur haid boleh ulang-ulang. Dia nak dapat pahala, Ustazah, ruginya saya haid dalam 10 hari, saya tak dapat pahala baca Al-Quran di bulan Ramadan kan lipat kali ganda. Apa susah? Ulang je lah Al-Fatihah. Ulang je lah. Ada surah-surah tertentu lah maksudnya Ustazah. Ya, ayat-ayat tertentu. Ulang je lah ayat kursi. Ulang. Tapi kalau kamu nak baca Al-Quran daripada awal habis surah, itu memang tak dibenarkan, hukumnya haram lah mazhab Syafi'i kita. Sebab itu saya tak boleh jawab mudah simply boleh, tapi ada syarat. Dan Raifah pun faham kan bila diterangkan macam ni. Betul kan? Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Okey, bukan percuma ya. Abang ni kena belanja lah apa-apa. Puasa Ustazah dah terbuka Ramadan. Betul-betul. Subhanallah. Okey, lepas tu boleh buat amalan lain. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan sedekah dan sediakan makan orang buka puasa. Betul, tu jangan lupa. Itu yang paling penting. Hari tu dia tak boleh puasa. Tapi dia masak, suami dia makan, anak dia ni, dia dapat juga pahala puasa. Nampak tak? Lah. Si. I see. Okey, subhanallah. Ini episod yang paling mencabar untuk saya sebenarnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Asma Harun bersama-sama dengan kami untuk Ramadan Chat episod kali ini. Sangat menarik. Ustazah pun berubah menjadi yang lain. Anda pun boleh tengok saya punya kat mana. Rentah. Terima kasih masuk kelas Ustazah. Terima kasih Ustazah sekali lagi. Sama-sama kasih. Terima kasih juga Raifah. Terima kasih kepada Bernama Radio dan juga kepada penaja kita. Masya Allah. Terima kasih kepada semua kru dan terima kasih kepada semua penonton dan pendengar. Selamat, betul-betul juga. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang dibebaskan dari api neraka. Itu hadis yang sahih. Allah akan membebaskan setiap malam di bulan Ramadan hamba-hambanya daripada api neraka. Subhanallah, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk bebas daripada api neraka dan dapat masuk ke pintu syurga. Syurga apa? Pintu syurga apa untuk orang berpuasa? Syurga apa Ustazah? Pintu syurga babu. Okey, saya bisik. Rayyan. Ya, subhanallah, betul. Betul-betul semua tak tahu ni. Okey, babu padahal dulu fiqah tauhid subhanallah, babu Rayyan. Banyak makan semut, kerengga kot. Tu nak makan kurma mana? Babu Rayyan itu pintu hadis sahih tentang orang yang berpuasa akan dipanggil masuk. Okey, Raifah. InsyaAllah. Okey, subhanallah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Asma Harun. Itu saja untuk Ramadan Check minggu ini. Terima kasih anda bersama-sama dengan kami. Saya Raifah Zulkifli. Assalamualaikum. Bye-bye.